Testing. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita bertemu lagi dengan admin Cezi. Kita testing. Okey tak kita line kita clear tak kita kali ini? Alhamdulillah. Okey, jom kita sambung. Sebelum apa-apa, okey, kalau muka kita ada rasa kata luka-luka sedikit kan, lepas kita guna malam-malam ataupun siang-siang kita nak merawat, kita boleh rawat diri kita, aura kita dengan bidara aura aromaterapi ini. Admin Cezi suka letak dengan bahagian bibir untuk bidara aura aromaterapi ini, sebab kandungan bidara yang dah diruqyah dan dibaca dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran ini, okey, sepenuhnya ini memberi manfaat. Okey, dan admin Cezi sangat yakin, serta pengguna dari tim Rohana Birthday Enterprise pun banyak yakin sebab dapat sembuh dalam dari fasa ke semasa dari semasa ke semasa mengikut diri anda, gangguan anda hadapi. Dalam pada tu juga kita ada juga ada juga haruman kasturi. Haruman kasturi siapa yang mencari bagi area Sarawak kita ada tahu, sebab tim admin iaitu tim Rohana Birthday Enterprise ini dengan logonya di atas ni. Nampak tak logo kita? Okey, itu logo kita. Itu logo kita dengan logonya yang di atas ini. Okey, memang membawa produk bidara dan kasturi. Okey, antara kasturi yang ada kasturi putih, kasturi merah, kasturi hitam, kasturi kuning. Kalau putih, kotaknya warna warna putih ataupun purple. Purple, kita lupa pula. Putih. Putih. Kotaknya warna putih, bukan purple. Alamak, admin Cezi ni. Dalam pada tu juga kita ada bawa juga masuk balm. Okey, kita ada bawa balm untuk baby. Untuk kulit baby yang baru lahir, sangat sesuai lah untuk balm baby ni. Okey, dalam pada tu juga kita bawa masuk, memang dalam bidara aromaterapi ni kita ada mandian bidara terapi. Mandian bidara terapi ini dari hujung kaki hingga ke hujung rambut. Hingga ke hujung rambut. Saya memang sangat lega, okey, apabila badan kita rasa penat, kita membuat perjalanan yang sangat jauh. Okey, mandi saja dengan mandian bidara terapi ini walaupun anda ada shampoo yang lain. Dia ada masalah untuk dicampur, sebab lebih-lebih lagi kita ambil berkat. Okey, sebab mandian bidara terapi ini dah diruqyah. Okey, dan dibaca dengan didoakan juga dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya. Jadi kita ambil berkat lah. Okey, jadi dia ada masalah kalau kita nak guna diguna bawah kaki. Bawah kaki maksudnya kita tak langkah lah. Okey, cuma jangan dilangkah, itu saja. Maksud jangan dilangkah, anda letak bahagian mandian bidara terapi ini di bawah kaki kita, tapi kita melangkahnya, jangan. Okey, umpama ini kan, ini kaki kita tapi kita melangkah. Okey, jangan, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Okey, kalau nak letak sebagai anggota sapu bawah kaki, dia ada masalah, betul tak? Okey, admin Cezi kali ni guna bawal, nampaknya oningnya okey. Alhamdulillah. Okey, dengan mulutnya masih ada kesan lagi bidara aromaterapi ini. Okey, admin Cezi suka merawat juga bahagian muka kalau ada terluka sengat lebah ataupun kena bisa-bisa kan. Bisa-bisa. Okey, bisa-bisa boleh dirawat dengan bidara ini. Jangan risau. Dengan kasturi pun bisa. Okey, bisa. Sebab paling bisanya kalau kita nak merawat untuk gangguan makhluk halus, dia ada masalah. Okey. Admin Cezi risau lah nampak scarf di dalam. Sebab admin Cezi ni bila live pasti macam-macam yang terjadi. Secara spontan. Okey, secara spontan. Okey. Tapi kali ini kita berbelakangkan ini antara item. Ini dia. Okey, item kita. Dia memang kita bawa masuk, sebab sebelum kita bawa masuk ini kita masuk dah sekarang.
Masuk live. Okey, masuk live. Masuk live. Masuk live. Masuk. Yang ni masuk live lah ni. Tengah masuk live. Okey, hai korang. Siapa nak vitamin Pak Nil untuk junior, kita ada juga. Okey. Dan siapa yang nak vitamin Pak Nil untuk purple ataupun anggur pun ada juga. Apa bezanya? Yang ni untuk 2 tahun hingga 12 tahun. Kalau dewasa nak makan, nak guna, nak cuba pun dia ada masalah. Yang ni apa pula? Yang ni memang untuk dewasa. Dewasa dari umur 5 tahun sampailah peringkat warga tua. Okey, berapa peringkat umur pun anda boleh guna dengan orang kata vitamin Pak Nil. Walaupun anda ada Panadol, ada ubat-ubat hospital, ada apa orang kata pelbagai ubatan yang lain. Okey, pihak pihak klinik, pihak hospital pun sangat mensarankan kita untuk ikhtiar produk kesihatan yang lain untuk rawat kesihatan kita, sebab kesihatan kita adalah harga yang sangat mahal. Harga yang sangat mahal sampai tak ternilai pun, sampai kita tak sedar berapa lama duit kita labur untuk kesihatan saja. Betul tak? Alah, tak baca buku kita hari ni. Jom kita baca buku kan. Jom baca buku. Buku apa? Okay, kita sambung ke buku ini. Buku Membuka Rahsia Hadis Peringkat Zaman sehingga Hari Kiamat. Peringkat zaman sehingga Hari Kiamat. Zaman, di manakah kita berada sekarang? Okey, jom kita bersama, kita sambung. Okey, nanti kita cerita bidara lagi tau. Siapa nak cerita bidara lagi, siapa yang nak dapatkan, tinggalkan komen di bawah. Okey, tinggalkan komen di bawah, dia ada masalah. Wow, buka-buka saja kita nampak apa orang kata buku, penanda buku kita yang sangat unik. Subhanallah, uniknya sampai kita tak nak lepaskan penanda buku ni supaya tak hilang. Senanglah, kita klip je. Bukan klip dengan stapler, kita klip dengan pekelip ini, pekelip besi namanya. Okey, jom kita sambung. Kita sambung ke muka surat 120. Jom bersama dengan admin Cik Z. Okey, sambil-sambil tu, siapa korang yang tengah WhatsApp admin Cik Z yang tengah ada dalam dalam live ni, okey, maafkan kalau lambat tau. Okey, maklumlah. Okey, kita ada tim yang lain juga kalau admin Cik Z tak balas. Kan? Jom kita baca. Okey, jom kita membacanya. Sekejap ya, ada yang WhatsApp kita. Okey, dan jom kita membaca. Kita muka surat apa orang kata? Okey, muka surat 120. Jom kita membaca. Tawaran ini diterima oleh Raja Al-Malik selaku Panglima Perang yang melihatnya sebagai kesempatan untuk menakluk Mesir. Pertempuran pun meletus di Pelusium dan ditakdirkan pasukan Syirkuh dapat mengalahkan pasukan Kristian. Syawal sendiri dapat ditangkap disebabkan dia belot dan berkontrapasi dengan tentera Kristian bagi menentang kerajaan Fatimiyah. Dia dihukum bunuh. Dengan kemenangan ini maka Syirkuh dinobatkan menjadi wazir. Setelah dia meninggal dunia, jawatan wazir diserahkan kepada Salehuddin Al-Yubi. Selanjutnya, Salehuddin mengambil kuasa sebagai khalifah setelah Al-Hadi. Khalifah Fatimiyah ke-14 dan terakhir meninggal dunia. Dengan berkuasanya Salehuddin, diumumkan bahawa kekuasaan Daulah Fatimiyah telah berakhir dan terbentuk destinasi Ayyubiyah. Dengan itu juga orientasi fahaman kerajaan berubah dari Syiah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Khalifah Fatimiyah berakhir pada tahun 567 Hijrah atau 117 Masihi, bersamaan dengan 117 Masihi, untuk mengelakkan serangan dari kalangan saksi baki destinasi Fatimiyah. Yang ini Salehuddin membina benteng bukit di Muqattam dan menjadikannya pusat pemerintahan dan kawasan markas tentera. Kini benteng tersebut masih berdiri kukuh di kawasan pusat Mishhal Qadim Mesir Lama. Kesan sejarah menggunakan kerajaan Fatimiyah. Okey, ini adalah gambaran. Ini adalah gambarannya. Okey, nampak tak?
Okey, harap kamera dapat jelas. Okey, jangan kabur kamera. Okey, jom. Okey, di sini ada gambarnya. Yang ni gambaran Salihuddin Ayyubi. Okey, dengan apa orang kata dilengkapi dengan apa orang kata pakaian perang. Yang ni sejarah tertegaknya dinasti Ayyubiyah. Okey, Bani Ayyubiyah. Okey, ialah keturunan Ayub dari suku Kurdi. Pengasas dinasti ini ialah Salihuddin Yusuf Ayyubi putra Najamuddin bin Ayub. Pada masa Nur al-Din al-Zanki menjadi gubernur di Syria, Salihuddin dilantik menjadi ketua angkatan tentera dinasti Fatimiyah di Baalbek. Okey, oleh sebab itu kehidupan Salihuddin penuh dengan perjuangan dan peperangan. Semua itu dilakukan dalam rangka menunaikan tugas negara untuk memadamkan siri pemberontakan dan menghadapi tentera Salib atau Kristian. Salihuddin ialah pakar dalam strategi peperangan. Okey, peperangan. Salihuddin Ayyubi ialah seorang yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap umat agama lain. Hal ini terbukti ketika beliau menguasai Iskandaria, di mana beliau mengunjungi orang Kristian atas misi dakwah. Salihuddin juga mengizinkan orang Kristian berhijrah ke Baitul Muqaddis setelah mencapai perdamaian dengan tentera Salib. Okey, ketokohan Salihuddin sebagai tentera mula dilihat ketika beliau bersama bapa saudaranya Syirkuh membantu dinasti Fatimiyah di Mesir suatu diserang oleh Dirgam. Salihuddin berjaya mengalahkan Dirgam sehingga beliau dan bapa saudaranya mendapat hadiah berupa seperketiga kutipan hasil Mesir. 3 tahun kemudian Salihuddin Ayyubi kembali menyertai bapa saudaranya ke Mesir dalam kerajaan Fatimiyah. Syarwa Perdana Menteri Mesir merancang untuk bersekutu atau bekerjasama dengan Al-Mauri iaitu seorang panglima perang tentera Salib yang pernah membantu Dirgam untuk mematahkan konspirasi yang membahaya itu. Syirkuh meminta bantuan Salihuddin. Terjadi peperangan yang sengit. Okey, di antara pasukan Salihuddin dan pasukan Syarwa yang dibantu oleh Al-Mauri. Pasukan Salihuddin berhasil menduduki Iskandaria, tetapi angkatan tenteranya dikepung dari darat dan laut oleh tentera Kristian pimpinan Al-Mauri. Akhirnya peperangan berakhir dengan perjanjian damai pada bulan Ogos 1167 Masihi. Antara kandungan perjanjian damai itu adalah A. Mesir ialah sebuah negara aman. B. Pertukaran tawanan perang di antara kedua-dua pihak. C. Salihuddin Ayyubi hendaklah kembali ke Syria. Okey, Syria. D. Al-Mauri harus kembali ke Jerusalem. Jerusalem. Okey. Kiranya bahasanya begitulah. E. Kota Iskandariah diserahkan kembali kepada Syawal. Pada tahun 1169, tentera Kristian yang dipimpin oleh Al-Mauri melanggar perjanjian damai yang dipersetujui dahulu. Ini kerana dia menyerang Mesir dan bermaksud untuk menguasainya. Mereka membunuh ramai rakyat Mesir dan berusaha menurunkan Khalifah Al-Adil iaitu Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah. Okey, ini adalah lukisan Salihuddin. Ni. Okey, Salihuddin. Okey, lukisan. Okey, nampak tak lukisannya? Mana ni? Okey, lukisan. Nanti kita tunjuk. Okey, jelas. Alhamdulillah. Lukisan Salihuddin ketika menawan kembali Baitul Muqaddis. Okey, di sini agak jelas. Okey, lukisannya dengan gambarannya. Okey, kan sambung. Khalifah Al-Adil melantik Syirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masihi. Ini merupakan kali pertama ahli keluarga Ayyubi menjadi Perdana Menteri. Namun beliau meninggal dunia hanya setelah Perdana Menteri selama 2 bulan. Khalifah Al-Adil akhirnya melantik Salihuddin Ayyubi menjadi Perdana Menteri menggantikan bapa saudaranya semasa berusia 32 tahun. Sebagai Perdana Menteri, Salihuddin mendapat gelaran Al-Malik An-Nasir yang bererti penguasa yang bijaksana. Setelah Khalifah Al-Adil
meninggal dunia pada tahun 1171 Masihi. Salihuddin Ayyubi berkuasa penuh dalam pemerintahan dinasti Fatimiyah, termasuk urusan keagamaan. Salihuddin menyusun pentadbirannya bagi menguatkan rangkaian dan kedudukan politiknya selaku kerajaan yang berpegang pada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dengan itu, dinasti Ayyubiyah mula berkuasa sejak 1171 Masihi dan berterusan selama 75 tahun. Khalifah, okey, dinasti Al-Ayyubiyah. Okey, kita akan berhenti di muka surat berapa? Mungkin di muka surat ni, okey, sebab dia bentuk rajah, okey, bentuk rajah pula, bentuk jadual. Okey, kita berhenti di sini tau. Nanti kita sambung. Tapi jangan tinggalkan admin Cik Izzy dengan muka surat ni saja tau. Nanti kita sambung. Kita memang akan sambung menjadi pembaca setia. Setuju tak? Okey, jom sambung. Selama lebih kurang 75 tahun dinasti Ayyubiyah berkuasa, terdapat 9 orang pemimpinnya yang bergelar sultan atau malik seperti berikut, iaitu dalam yang pertama, Sultan Malik Salihuddin Yusuf Al-Ayyubi bermula dari 1171 hingga 1193.